Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan satu tajuk Kebat dalam pentafsiran pendidikan Islam bagi khusus PIMK 2082 pentafsiran dalam pendidikan Islam menengah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Hazaruddin bin Harun, dan yang kedua Muhammad Amirul Izzat bin Jamaluddin, dan ahli kumpulan kami yang terakhir yaitu Muhammad Fadli bin Muhammad. Baiklah, yang pertama iaitu definisi pentaksiran. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran? Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Oleh itu, pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Selain itu, pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran umum tentang prestasi pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu mata pelajaran atau aktiviti pembelajaran. Oleh itu, aktiviti tersebut mestilah dijalankan secara berterusan. Kedua, iaitu definisi kebat. Apakah yang dimaksudkan dengan kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi atau dikenali sebagai kebat adalah kemahiran yang memerlukan organisasi pemikiran berdasarkan keupayaan untuk menghuraikan, menterjemahkan, mencipta, merefleksikan dan menghubungkaitkan dengan isu semasa. Dan proses ini juga, iaitu proses kebat di Malaysia, adalah bersumberkan taksonomi Bloom dan diubah suai oleh Lauren Anderson menerusi 4 hierarki teratas, iaitu yang pertama mengaplikasikan, yang kedua menganalisiskan, yang ketiga menilai, dan yang keempat iaitu yang terakhir mencipta. Selain itu, kebat juga merupakan satu aktiviti keupayaan untuk menganalisiskan pengetahuan, kemahiran dan menilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, serta membuat keputusan yang berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu perkara, khususnya di dalam pendidikan. Baik, ketiga adalah pelaksanaan kebat dalam pendidikan Islam. Menurut Nur Hisham pada tahun 2011 dan Rozidah pada tahun 2013, pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam di sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar untuk mengaplikasikan setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran PDP berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Justru itu, ianya dapat membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kemahiran berfikiran aras tinggi atau dikenali juga sebagai kebat merupakan elemen yang sangat penting yang perlu diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada abad ini, dan ia bertujuan yang pertama untuk mengasaskan kemahiran menyelesaikan masalah, yang kedua berkemampuan dan berkebolehan mencipta, yang ketiga murid juga dapat berkemampuan untuk berfikir kreatif dan kritis serta berkreativiti. Namun di sana terdapat halangan ataupun masalah yang dihadapi khususnya kepada guru pendidikan Islam
di mana mereka kurang menerapkan elemen kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah pembentangan ini akan diteruskan dan disambung oleh sahabat saya iaitu Ustaz Amir Izzat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk isu kebat dalam pendidikan Islam. Isu yang dimasukkan dekat sini, isu yang dimasukkan di sini ialah berkenaan dengan isu guru, yang mana guru menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Kaedah pengajaran tradisional ini menggunakan kaedah chalk and talk, iaitu guru hanya menggunakan kaedah penulisan di papan hitam atau papan putih dan juga penyampaian. Penyampaian hanya melalui guru, iaitu penyampaian ilmu secara satu hala. Ia juga berpusatkan kepada guru, maknanya penyampaian ilmu ini hanyalah berpusatkan kepada guru. Maknanya tiada penyampaian secara dua hala, yang ada hanyalah penyampaian secara satu hala. Pelajar berfungsikan sebagai pendengar dan penerima maklumat. Dan yang keempat, sukar mentafsirkan pelajar yang pasif. Jadi kaedah pengajaran tradisional ini mempunyai beberapa kelemahan yang kita dapat lihat dengan jelas lah, yang mana pelajar ini fungsinya hanyalah untuk mendengar sahaja penyampaian ilmu yang dibuat oleh guru. Dan juga teknik tradisional ini adalah amat sukar untuk mengenal pasti pelajar yang pasif di dalam kelas. Seterusnya, guru kurang kemahiran tentang pelaksanaan kebat, yang mana guru kurang jelas apa yang dimaksudkan dengan kebat. Seterusnya, guru memerlukan kemahiran yang luas tentang kebat dan aplikasinya dalam pentaksiran. Yang ketiga, guru hendaklah menghasilkan item ujian yang menepati garis panduan yang ditetapkan. Dan yang keempat, pelaksanaan pentaksiran memerlukan guru mempunyai pengetahuan dan pendedahan tentang penghasilan item ujian yang baik. Seterusnya, berkenaan dengan kesediaan guru terhadap kebat. Menurut Fatihah dan Ghazali tahun 2010, ketiadaan faktor kesediaan dalam kalangan guru menyebabkan pengaplikasian kebat tidak dapat dilaksanakan semasa proses pengajaran, walaupun guru tersebut mempunyai kesedaran dan pengetahuan tentang kepentingan kebat. Manakala menurut Halim 2013, rantaian daripada kekurangan pengetahuan dan ketidaksediaan ini menyebabkan pengajaran guru kurang menghayati dan mengamalkan konsep kemahiran berfikir untuk disampaikan kepada murid. Yang terakhir, iaitu kesusahan membina item soalan kebat. Kesukaran menentukan instrumen pentaksiran dan membina item yang mempunyai elemen kebat yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentaksiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Kesediaan ini berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang elemen kebat dan pentaksiran ketika berada di institut perguruan ataupun IPTA. Seterusnya, untuk pembentangan seterusnya, saya menjemput Ustaz Fazli lah untuk menyampaikan pembentangan yang seterusnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Di antara isu seterusnya iaitu isu murid dalam menghadapi kebat dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kurang berfikir secara kreatif dan kritis. Bermakna pelajar itu sendiri tidak menonjolkan kelebihan mereka, tidak berusaha untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Menurut kajian, jika murid jarang menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjana idea, maka murid tersebut mesti ataupun akan menghadapi masalah untuk menyelesaikan tugasan. Justru murid harus mempelajari dan menggunakan kebat dalam penjanaan idea supaya tugasan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
Yang kedua, isu berkaitan murid iaitu murid itu sendiri bersikap pasif dan kurang memberi respon. Ini amat bertentangan dengan kaedah kebat, yang mana kebat itu memerlukan murid yang bersifat aktif dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya, isu yang ketiga iaitu berkaitan dengan komunikasi murid. Komunikasi bererti interaksi di antara murid itu sendiri dan juga interaksi murid dengan guru. Ini juga menjadi masalah dalam kebat. Kerana apabila murid-murid itu tidak menggunakan komunikasi di dalam kelas, mereka ini cenderung untuk bertindak seorang diri dan fikiran mereka juga amat jumud ataupun kita panggil tidak terbuka. Yang menyebabkan pembelajaran itu akan tidak seronok, dan apabila menjawab soalan pun dalam isu kebat mereka tidak mampu untuk mengolah jawapan dengan baik. Yang ketiga, iaitu yang keempat, isu kebat dalam pembelajaran sehala. Pembelajaran ini bermaksud guru sahaja yang memberi pendedahan ataupun guru sahaja yang mengajar, manakala murid itu tidak berada di dalam situasi boleh memberi pendapat ataupun mereka tidak berpeluang untuk memberi pendapat sendiri ataupun mengeluarkan idea sendiri demi memberi jawapan yang baik. Yang ketiga, malu untuk menyuarakan pandangan dan pendapat sendiri apabila tidak ada komunikasi yang baik ataupun pembelajaran sehala. Maka murid ini cenderung untuk bersikap berdiam diri dan malu menyuarakan pandangan. Meskipun kalau kita lihat para pelajar ini, setiap pelajar itu mesti ada pandangan mereka. Cuma mereka mungkin malu ataupun takut untuk menyuarakan pandangan, dibimbangi akan diketawakan kawan-kawan yang lain ataupun pendapat mereka itu tidak diterima. Menurut kajian, hampir 30% murid tidak menjawab soalan bukan rutin. Ini berarti jika soalan itu disediakan dalam bentuk yang biasa, yang rutin, mereka mampu menjawab. Tetapi apabila soalan kebat diberikan, soalan yang memerlukan kemahiran berfikir, sama ada arah sederhana ataupun tinggi, mereka akan bersikap dengan sikap lemah. Mereka tidak berusaha untuk mengeluarkan pendapat mereka dan menjawab soalan tersebut dengan sedaya upaya. Baiklah, setelah kita meneliti beberapa isu berkaitan guru dan juga murid, maka eloklah apabila kita merujuk kembali permasalahan ini, biasanya ia akan kembali kepada peranan guru itu sendiri. Kerana peranan gurulah yang dapat memartabatkan, yang dapat mencungkil idea-idea daripada pelajar untuk menjawab soalan kebat. Di antara peranan guru yang patut dalam pelaksanaan kebat ini, pertama, memastikan semua murid melibatkan diri secara aktif dalam PDP. Apabila kita mengajar di dalam kelas, pastikan jika ada 30 orang itu akan terlibat dalam PDP tersebut. Jangan biarkan murid-murid yang senyap berada dalam dunia dia sendiri, ataupun murid-murid yang bising, mereka itu mengacau dalam kelas. Jangan biarkan begitu. Jika dibiarkan, menyebabkan permasalahan akan berlaku jika diutarakan soalan-soalan yang luar jangkaan mereka. Yang kedua, memberi peluang kepada murid berbincang, bertanya dan memberi pendapat. Ini amat bertepatan dengan konsep pembelajaran dua hala. Kerana guru sahaja yang memberi idea, guru sahaja yang meluahkan pembelajaran, guru sahaja yang memberikan segala ilmu, tidak cukup jika murid itu sendiri tidak dapat mengeluarkan pandangan mereka. Murid itu sendiri tidak memberi respon di atas pendedahan ilmu yang diberikan oleh guru. Maka perlulah guru itu sendiri membuka peluang kepada pelajar-pelajar untuk berbincang, bertanya dan memberikan pendapat. Yang ketiga, guru adalah mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana kita sedia maklum, strategi pengajaran dan pembelajaran ini amatlah banyak.
dan perlu kepada perancangan di awal sebelum memasuki kelas. Maka tindakan ini haruslah disegerakan, diusahakan awal supaya guru masuk dalam kelas dengan penuh idea dan juga perancangan yang boleh memberikan kelebihan kepada pelajar untuk berusaha dalam menjawab soalan kebat ini. Seterusnya, mengemukakan soalan membina, memimpin, terbuka serta menggalakkan penakkulan serta berfikir pada arisan tinggi. Ini bermaksud guru hendaklah cuba membuka ataupun kita panggil mendedahkan ilmu-ilmu ataupun isu-isu semasa yang boleh membuka minda pelajar itu, yang menyebabkan mereka berani mengeluarkan idea yang bernas. Kita teruskan lagi dengan isu yang penting juga yang dapat kita sebutkan di sini, iaitu langkah-langkah mengatasi isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Dalam pentaksiran pendidikan Islam, guru pendidikan Islam melengkapkan diri dengan pengetahuan kebat, iaitu antara peranannya guru itu sendiri perlulah berusaha melengkapkan diri dengan pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang pertama, memastikan kebat dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan strategi. Yang kedua, guru haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul. Bukan sahaja ilmu yang ada, maka hendaklah guru itu sendiri mempraktikkan, memahirkan diri mereka menggunakan kaedah dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, guru perlu mengubah teknik pengajaran secara chop and talk kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk berfikir. Dengan kata lain, guru tidak patut untuk hanya bercakap dan menulis, sedangkan pelajar itu sendiri tidak faham ataupun pelajar itu sendiri dalam keadaan keliru apa yang dia pelajari pada hari itu. Yang keempat, guru mesti merancang soalan, tugasan dan aktiviti yang menuntut pelajar untuk berfikir secara berterusan. Umpamanya, guru pendidikan Islam boleh melaksanakan pengajarannya dengan cara kolaborasi, dengan cara perbincangan, dengan cara membahagikan kumpulan supaya mereka sendiri dapat berbincang sesama mereka tentang isu yang disebut pada hari tersebut, dan juga apa-apa sahaja masalah terus dapat diutarakan kepada guru sendiri. Baiklah, sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil dalam perbincangan kita berkenaan dengan isu kebat ini, terutamanya dalam bidang pendidikan Islam, antaranya, pertama, soalan pentaksiran kebat amatlah penting dalam mengasah minda pelajar agar menjadikan ruang lingkup berfikir mereka lebih terbuka dan berkembang. Kedua, peranan guru, iaitu guru perlulah sentiasa berusaha mendalami kaedah dalam mencipta soalan kebat dengan mengaitkan isu-isu semasa di dalam soalan. Yang ketiga, dari sudut pelajar juga mestilah sentiasa didedahkan dengan teknik menjawab soalan kebat agar mereka bersedia untuk menghadapinya di dalam peperiksaan sebenar maupun apabila mereka melanjutkan pengajian ke peringkat universiti nanti. Jadi sekadar itulah perbahasan ataupun pembentangan daripada kumpulan kami. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.